tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ada satu spekulasi yang berlegar ataupun tular di media sosial sebelum ini. Selepas anak kepada pemimpin PAS ataupun pemimpin besar PN ini yang juga bergelar sebagai Menteri Besar. Saudara-saudara, pada bulan April 2024, SPRM telah membuat satu pendedahan. Ini berkaitan dengan anak Menteri Besar Perlis yang diminta untuk membantu siasatan berkaitan pengemukaan dokumen dan tuntutan palsu melibatkan RM600,000 dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, terdapat spekulasi adakah Menteri Besar Perlis ini ditahan ataupun adakah anak kepada Menteri Besar Perlis ini benar-benar bersalah dan ditangkap. Kalau benar-benar bersalah, sudah pasti jawapannya adalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau ditangkap pun agak-agak berapa lama dalam penjara, itu menjadi persoalan. Saudara-saudara, akhirnya Mursyidul Ampas membuat satu kenyataan. Syukri, jangan layan spekulasi letak jawatan Menteri Besar. Kalau benar Syukri ataupun Menteri Besar Perlis ini digesa untuk letak jawatan, persoalannya bila beliau akan letak jawatan. Mursyidul Ampas Hashim Jassin menasihati Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli supaya tidak melayan kabar angin mengenai kedudukannya. Jelas Hashim tidak ada perbincangan peringkat parti dan arahan untuk Pesuruhjaya PAS Perlis itu melepaskan jawatan Menteri Besar. Tidak setakat pengetahuan saya, PAS tidak pernah meminta Syukri untuk meletak jawatan, katanya kepada Haraka Daily. Semalam, Syukri yang juga adun 3 penggal bagi Sanglang dipetik bernama berkata dia masih Menteri Besar Perlis. Saya tidak mahu layan isu yang bersumberkan Twitter, kini X sahaja. Saya masih memegang amanah sebagai Menteri Besar dan melaksanakan tugas seperti biasa, katanya yang menerajui pentadbiran Perlis sejak PRU 2022. Pada bulan April, SPRM telah menahan anak lelaki Syukri untuk membantu siasatan berkaitan pengemukaan dokumen dan tuntutan palsu melibatkan RM600,000 dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Pemimpin PAS itu kemudiannya menyifatkan perkara ini sebagai ujian. Pada 30 April, Syukri juga telah dipanggil untuk disoal siasat dan menghabiskan masa 8 jam di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Pada bulan Mei, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zarkashi, menggesa Syukri supaya meletakkan jawatan berhubung perkara itu. Saudara-saudara, kalau benarlah Syukri pun terlibat dengan siasatan dan mungkin beliau juga terlibat dengan salah laku bersama dengan anak beliau, adakah anak beranak ini mempunyai risiko untuk ditangkap? Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, sudah pasti menjadi tumpuan satu Malaysia ataupun tumpuan rakyat Malaysia bagi pilihan raya kecil Dun Nenggiri. Dan sudah pasti menjadi tumpuan paling utama adalah bagi pengundi-pengundi kawasan Dun Nenggiri. Bagi penyokong PN, bagi penyokong PAS, sudah pasti mereka berkata PAS dan PN akan menang PRK Dun Nenggiri. Manakala calon BN pula, penyokong calon BN pun sudah pasti membuat kenyataan calon BN lah yang paling layak untuk menang di PRK Dun Nenggiri. Saudara-saudara, rupanya ini mungkin menjadi salah satu sebab
BN akan menang dan perlu menang. Saudara-saudara, mengikut satu kenyataan daripada UMNO, pilih awi jika nak manifesto PN dilaksanakan. Kenapa nak pilih awi baru manifesto PN boleh dilaksanakan? Rupanya ini yang berlaku ataupun ini cerita sebenarnya. Pengundi Nenggiri perlu memenangkan calon Barisan Nasional Muhammad Azmawi, Fikri Abdul Ghani jika mahukan manifesto yang ditawarkan Perikatan Nasional dapat dilaksanakan. Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Zawawi Othman, berkata 80% tawaran yang dikemukakan calon PAS dalam manifestonya hanya boleh dilaksanakan kerajaan pusat. Rupanya 80% manifesto daripada calon PN hanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Jadi dengan ini saudara-saudara, apakah ini menjadi salah satu sebab utama calon BN perlu menang bagi PRK Dun Nenggiri? Saya melihat lebih 80% manifesto adalah tindakan kerajaan persekutuan. Kalau nak manifesto dilaksanakan lebih baik, pilih awi. Kerana dia selari dengan persekutuan. Kalau kita lihat kepada manifesto PAS, coba tengok katanya pada sidang media di Gua Musang. Pada 12 Ogos, calon PN Muhammad Rizwadi menawarkan kata akronim khidmat sebagai manifestonya kepada pengundi Dun Nenggiri sempena PRK yang berlangsung pada 17 Ogos. K merujuk khidmat masyarakat, H hak rakyat, I integriti dan amanah, D ekonomi dan infrastruktur, M masyarakat berilmu, bernilai murni dan sejahtera, E anak muda berpendidikan dan berkemahiran, dan T transformasi digital luar bandar. BN pula menawarkan khidmat Muhammad Azmawi sebagai manifesto kepada pengundi bagi PRK Dun Nenggiri. Manifesto yang ditawarkan itu mempunyai 7 tawaran khusus meliputi 37 bahagian serta 12 tawaran untuk seluruh warga Nenggiri. Jadi tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, saudara-saudara, menurut anda siapa yang akan menang? Sudah pasti penyokong PN mahu PN menang, penyokong BN mahu BN menang. Tapi pengundi di Nenggiri perlu mengambil mengambil perhatian kenyataan daripada UMNO ini. Pilih awi jika nak manifesto PN dilaksanakan. Apa komen anda?